Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Kita menggunakan kitab Baharul Madhi jilid yang ke-8. Kita telah sampai pada bab yang ke-18, iaitu babu ma jaa fi i'lanin nikah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis memasyhurkan kahwin ataupun mengiklankan. Kita iklankan kita punya perkahwinan. Iklan tu maksudnya kita bagi tahu ke orang tentang perkahwinan yang berlaku. Kenapa nak kena habang ke orang? Supaya tak menimbulkan fitnah. An Muhammad bin Hatib al-Jumahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu ma bainal harami wal halali ad-dufu was-sautu. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Hatib al-Jumahi, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fariq ataupun fasal, perbezaan antara yang haram dan halal, perbezaan antara halal dan haram dalam masalah kenduri ini, iaitulah ad-dufu was-sautu, iaitulah duf maksudnya pukul gendang, was-sautu dan suara. Ini syarah daripada Aisyah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu hadha an-nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyhurkan olehmu akan ini nikah. I'lanu hadzal nikah. Ada sahabat dia kahwin, Rasulullah kata bagi tahu ke orang ramai, waj'aluhu fil masajid, dan jadikan olehmu sekalian akan dia di dalam masjid. Maksudnya buat majlis akad nikah tu dalam masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf, dan pukul oleh sekalian kamu atasnya rebana. Maksudnya pukul gendang. Ini dalil kata boleh pukul gendang dalam masjid. Dia tak bagi pukul gendang dalam masjid pada waktu-waktu yang dianggap boleh mengganggu orang solat. Tak boleh lah. Tapi lain pada tu, kalau memang bukan waktu solat, dah habis dah waktu solat, nak buat majlis pernikahan ataupun apa-apa majlis nak buat, tak ada masalah. Anir Rubai' binti Muawwidh qalat jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala alayya ghudata bani bi fajalasa ala firashi kamajlisika minni wa juwairiyatun lana yadribna bidufufihinna wa yandubna man qutila min abai yawma badrin ila an qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uskuti an hadhihi wa quli allati kunti taqulina qablaha. Diriwayatkan daripada Rubai' binti Muawwidh, katanya telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk ia
atasku pagi, didukhul dengan aku, maka duduk ia atas hamparanku seperti duduk engkau daripada aku dan budak-budak perempuan. Kami memukul rebana mereka itu dan menyebut kebaikan mereka yang mati perang daripada bapa-bapa aku pada hari Badar, hingga bahawa berkata seorang daripada mereka itu, dan dalam kami Nabi tahukan apa-apa pada besok hari. Maka bersabda baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamkan daripada ini dan katakan yang engkau ada katakan dahulu. Satu hari Nabi masuk pergi rumah isteri dia dan disediakan orang perempuan, mereka duduk pukul gendang. Maka mereka puji-pujilah Nabi dan sebagainya. Cuma ada benda-benda yang mereka bercakap salah, maka Nabi perbetul. Yang mula orang bercakap tu betul, yang belakang tu tak betul. Baik, kita punya perbincangan dia pada malam ni. Dia suruh kita iklankan perkahwinan, dan harus iklankan perkahwinan itu dengan memukul gendang. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, berkahwin itu ada dua macam. Nombor satu, bernikah dengan diam-diam dan sembunyi, dan bernikah dengan terang-terang dan nyata serta tersiar pada orang-orang semua. Maka nikah dengan diam-diam dan tersembunyi itu ghalibnya bagi orang yang berzina. Kebiasaan. Adalah, mesti ada sebab lah. Dia kahwin sengak-sengak tu kan. Satunya mungkin boleh mendatangkan aib. Kan? Ada orang ni nak menikah, tak boleh nak menikah, pergi kahwin di Siam ke, kahwin di mana ke, tutup sikit. Tak mau bagi orang tahu. Kerana tiada tersiar kahwinnya melainkan antara dua yang berzina itu jua. Kalau zaman dulu-dulu orang tak mau beritahu kat orang melainkan ada sebab-sebab macam berzina. Tapi tak semestinya lah. Ada orang jenis tak suka abang orang ramai-ramai. Tu sikit-sikit dia bagi tahu kawan-kawan lebih-lebih kurang, dia tak mau bagi orang ramai tahu. Maka syarak tegah kahwin dengan sembunyi-sembunyi itu. Bahkan hendaklah nikah yang pada syarak itu tersiar dan kembang khabar. Maka apa yang dibuat oleh masyarakat kita bila dia kahwin, dia sebarkan, dia sampaikan maklumat pada orang dan sebagainya, tu kira okey tu. Panggil orang, ambil sekampung habis, panggil mai makan kenduri. Supaya orang tahu, kata oh ni ada berlakunya perkahwinan. Benda tu satu kegembiraan bagi orang yang berkahwin. Orang apabila dia berkahwin, mungkinlah apabila dia tutup-tutup, maka mesti ada sebab-sebab dia lah. Kan? Biasanya orang kahwin yang pertama, orang bagi tahu kat orang ramai. Kata kalau dia nak kahwin yang berikutnya, dia tutup-tutup sikit. Sebab apa? Masyarakat melihat sebagai perkahwinan yang berikutnya adalah macam tak betul ya. Kan masyarakat kita semua faham lelaki kena kahwin satu perempuan saja. Nama dia monogami. Mana boleh poligami, tak boleh. Jadi dianggap poligami bukan kita satu dunia. Tambah-tambah Arab. Seolah-olah macam dosa besar kalau kahwin. Ditambahkan lagi dengan mai pula ada ustazah hak jenis. Ustazah kalau cakap tak boleh kahwin lebih tu kira macam standard. Cakap ya, kalau hang tak mau buat pun, poligami ni memang sebahagian daripada Islam. Islam mengharuskan daripada terjebak dengan zina ke apa hang mampu silakan. Dan hang cakap bila begitu, walaupun hang tak kempen dia benda boleh halal, bagi tahu kata boleh. Hang tak mau buat tu hanya saya. Cara lebih-lebih lagi balik lagi kena tidur luar pula. Bini dengar kan. Bagi saya tak kena lah cakap lagi betul. Lepas tu dia buat main dalil hujah kononnya apa. Asalnya dalam Islam itu iaitulah kena berkahwin seorang saja baru boleh berlaku adil. Kita tanya agak berlaku adil tu hang faham apa? Ketika turunnya ayat yang kata walan ta'dilu walau harastum, engkau takkan boleh berlaku adil wahai Muhammad, walaupun engkau berusaha semampu mungkin untuk berlaku adil, engkau takkan boleh berlaku adil. Sedangkan Allah Ta'ala kata syarat untuk nak kahwin itu adalah berlaku adil. Apa makna berlaku adil? Berlaku adil tu maksudnya bagi pakaian, bagi makanan, bagi keperluan asas untuk dia, bagi cukup. Maka yang itulah dinamakan nama dia berlaku adil.
Adapun kasih sayang bukan boleh buat-buat. Kalau satu orang dia balik, dia berpoligami contohnya, dia balik rumah bini nombor satu tunjuk muka, buat macam muka tak puas hati, lepas tu tak masak, lepas tu buat lah. Anda faham tak? Dia punya tak puas hati tu pasal lelaki dia habis menikah. Lepas tu lelaki tu duk pergi pula bini nombor dua. Pasal apa? Balik rumah bini nombor dua, bini baru, kawan tu pun duk layan apa semua. Balik bini hal lama ni, dia buat, dia keram lah. Aku layan hang sama ni, habis menikah lain. Bak dia menikah lain tu dia punya hal. Hukum kata boleh. Tapi dia ni buat tak layan. Bila buat tak layan, dia punya, sebagai suami, dia juga ada perasaan. Dia akan rasa apa? Yang buat layan tak layan kat aku lebih kurang ya. Tentang aku dah menikah lain macam ni. Maka sikap ataupun satu perasaan kasih sayang dia kepada isteri yang pertama, dia bilang hang buat perangai lagu tu, macam mana nak sayang? Hakikatnya sayang tu akan berkurangan. Tapi orang tak faham. Dia kata, oh tak boleh, kita kena bagi semua sama harta. Mana boleh sama harta? Anak yang bini nombor 2, anak 5 orang. Bini nombor 1, anak 2 orang. Mana boleh sama? 5 dengan 2 bagi dia ni sesuai dengan 5, bagi dia ni sesuai dengan 2. Adil tu macam mana? Orang tak faham. Oh kalau bini ni dapat ni, bini ni pun kena dapat sama. Tak, itu bukan nama adil. Hang mampu, hang bagi. Adil dari sudut kebendaan mengikut keperluan. Adapun kasih sayang, mungkin yang ni kurang sikit, mungkin yang ni lebih sikit, maka yang tu tak dapat dibuat-buat. Turunnya ayat tu kata Rasulullah, ya Allah, aku tak mampu ya Allah, kerana aku sayang Aisyah lebih. Rasulullah sayang Aisyah lebih daripada orang lain. Semua bini-bini dia dalam masa tu ada 7-8 orang, semua tahu Rasulullah sayang ke Aisyah lebih. Dan walaupun ada cemburu di kalangan mereka, ada hadis cemburu di kalangan para isteri Nabi pada Aisyah, tapi mereka tahu Aisyah lebih daripada orang lain. Cemburu lah, sifat manusia biasa memang ada cemburu. Aisyah sendiri pun ada cemburu. Betul tak? Ini dari sudut kasih sayang. Bab mengadakan hubungan, umpamanya seorang suami apabila dia balik ke rumah isteri dia, hukum hakam syarak bagi tahu hanya dalam tempoh 4 bulan hijrah kalau dia mengadakan hubungan. Maksudnya kalau kata dia balik, dia 4 bulan sekali dia mengadakan hubungan dengan isteri, berarti dia telah menunaikan nafkah batin. Dia telah mengadakan hubungan 4 bulan sekali. Kecuali isteri tu reda, isteri tu dah tua, dah umur 70, 80, tak kisah dah, tak mau mengadakan hubungan. Hak tu dia balik, dia tak mengadakan hubungan betul. Cuma dia perlu balik saja. Oh, kena belajar faham benda-benda macam ni supaya kita tak buat benda yang salah. Kan? Dan orang tak faham dalam masalah ni. Tak faham kena tanya. Maka syarak telah menegahkan dengan bersembunyi-sembunyi itu. Bahkan hendaklah nikah yang sah pada syarak itu tersiar dan kembang khabar. Abang kau orang ramai. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Muhammad bin Hatib Al-Jumahi, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula perbezaan dan fariqah, perbezaan antara nikah yang haram yakni zina dan halal ialah gendang rebana dan suara lagu, orang yang berlagu qasidah dan memuji-muji pujian yang harus atas si mati dan lainnya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ni ada riwayat daripada Aisyah, Jabir bin Rubai' binti Muawiz dan Rubai' binti Muawiz. Katanya lagi, bermula hadis Muhammad bin Hatib itu ialah hadis Hasan, dan Muhammad bin Hatib itu sesungguhnya melihat ia akan Nabi SAW pada masa ia kecil. Ia dia termasuk dalam kata sahabat juga. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi menunjukkan atas suruh memasyhurkan kahwin itu ialah dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi SAW yang dikasihnya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyhurkan olehmu sekalian akan ini nikah yang bangsakan pada syarak, maksudnya nikah yang halal, bagi tahu ke orang ramai, dan jadikan dia olehmu sekalian berakad nikah itu di dalam masjid. Dan maksudnya bila akad nikah kat masjid, orang semua pakat tahu, dan pukul olehmu sekalian atasnya dengan gendang rebana. Pukul. Dan akad nikah dalam masjid, jadi bolehlah pukul gendang. Maksudnya keharusan untuk pukul gendang dalam masjid. Masalah memasyhurkan nikah, apa kata ulama? Wahai saudaraku, bermula nikah itu ialah akad yang berhajat kepada isytihar. Satu akad nikah yang menghalalkan hubungan suami isteri, kena abang ke orang ramai. Takut benda tu boleh mendatangkan fitnah. Maka tiada khilaf padanya atas suruh isytiharkan itu. Boleh dikatakan semua ulama sepakat bahawa nikah tu kena abang ke orang ramai. Dan nikah bersembunyi itu tiada dibenarkan oleh syarak dengan tiada khilaf. Sebab boleh mendatangkan fitnah, fitnah tu besar. Nah, lebih besar dia punya kesan dia daripada membunuh, bahaya. Tetapi kaifiat isytihar itu bersalah-salahan ulama padanya. Oh, cara nak abang kat orang tu macam-macam. Oh, buat kat masjid, orang ramai tahu kat nikah. Oh, pukul gendang. Oh, satu kampung tahu kita ada orang kahwin. Oh, macam mana lagi nak buat bagi orang tahu? Macam-macam buat. Zaman lah ni senang ya, angkat-angkat nikah, ambil gambar, kad WhatsApp kat orang ramai. Kata dia ni dah kahwin dah. Habis ya, orang pakat tahu, sudah. Pun boleh juga. Masalah memasyhurkan kahwin itu bagaimana? Kata Ibnul Arabi di dalam syarah At-Tirmidzi yang bernama Al-Hauzi, dan telah bersalah-salahan ulama pada kaifiat memasyhurkan nikah itu, cara dia. Maka kata Syafi'i, tiap-tiap nikah yang hadir akan dia oleh dua lelaki yang adil, keluarlah daripada nikah, nama nikah sir, nikah sembunyi. Oh, dan jika bersama-sama suka mereka itu menyembunyikan daripada diketahui oleh orang ramai. Walaupun mereka dua orang tu tak cerita ke siapa pun, cukuplah ada satu majlis. Kalau macam kita kan, bila angkat nikah ada 7-8 orang, 10 orang, satu kumpulan orang duduk dengan tok qadi, ada wali, ada saksi, ada adik-beradik duduk tu. Maka dalam Islam dia kira macam tu dah, macam budaya kita tu pun kira dah menepati dah iklan. Bagi tahu pada orang ramai. Ini ada orang tahu, dia tak mau pergi menikah, macam siapa pun tak tahu. Kan, itu jadi bahaya. Khususnya orang yang tak pernah kahwin. Kalau dia dah pernah kahwin, kalau dia tak iklan pun, sekurang-kurangnya orang tahu kata dia kahwin. Dan dia ada surat menyurat dan sebagainya, kata dia kahwin. Jadilah. Tapi kalau dia pergi iklan juga, lebih baik. Tak ada siapa akan kata apa. Orang tahu kata, oh perempuan ni, ini memang bini dia, memang itu dia kahwin, memang dia buat kenduri dah tu, memang isteri dia. Orang tahu. Dan kata Abu Hanifah, apabila hadir akan dia oleh dua lelaki yang adil keduanya, ataupun mahdud keduanya, atau satu lelaki dan dua perempuan, maka sesungguhnya keluar ia daripada nama nikah tersebut bersembunyi. Dan jikalau bersama-sama suka mereka itu dengan menyembunyikan, ya. Walaupun macam yang mai tu ada orang tahu, tapi pakat-pakat macam habis-habis angkat nikah tu pakat tutup mulut sengap, tak tahu. Tak apa, janji ada orang tahu, ada bukti kata dia dah kahwin. Sekurang-kurangnya yang kata keluar daripada sembunyi itu adalah ada saksi dan sebagainya, ada dua orang lelaki. Jadi ya, memang kahwin kena ada saksi pun, kan? Masalah nikah kahwin yang sempurna masyhur. Wahai saudaraku, telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasyhurkan nikah kahwin yang sempurna dengan sabdanya, masyhurkan olehmu sekalian akan ini nikah, yakni beritahukan pada orang dengan cakap yang terus terang, kata si Anu itu bertunang dengan si Anu,
dan akad nikahnya pada hari anu, maksudnya pada hari sekian-sekian, bulan sekian-sekian, ataupun beritahu dengan perkataan yang menunjuk kata berkahwin, seperti dikatakan pengantin si anu sudah datang dan sebagainya. Maka perkataan-perkataan yang menunjuk kata mereka ni telah pun berkahwin. Menambahkan masyhur lagi nikah kahwin itu ialah dengan menjadikan akad nikahnya di dalam masjid. Lagi orang ramai tahu. Kerana masjid itu tempat orang masuk keluar, pergi balik, dengan tiada siapa menegah melarang berbuat ibadat seorang di dalamnya. Maka menjadikan masyhur, lagi ramai orang tengok, dengan bertambah-tambahnya sebab dilihat atau didengar orang yang berakad nikah di situ, maka demikianlah disuruh oleh Nabi kita seperti dalam hadis pada masalah yang ke-60 tadi. Sebagai lagi memasyhurkan nikah kahwin itu boleh jadi semua orang tahu dengan terang, sebagai matahari terang mencerah, maknanya orang pun boleh tahu, iaitu sediakan masa kahwin itu budak-budak perempuan, budak-budak bernyanyi serta memalu gendang rebana yang tiada diharamkan sebagai nikah kahwin yang sedia masyhur. Maka siapa pun tahukan dengan segeranya nikah kahwin, iaitu dengan serta-merta orang-orang mendengar palu gendang, habislah semua orang di kampung dan jiran-jiran tahu belaka, kata ada orang kahwin. Budaya di zaman Nabi itu, kalau ada orang kahwin, mereka akan ambil budak-budak perempuan kecil-kecil, budak-budak. Kalau kita budak-budak kecil-kecil sekolah rendah gitu, tak balik lagi, ambil, mereka ni duduk ramai, pukul gendang. Mereka tak balik, apa masalah? Dia mereka duduk, pukul gendang. Gedebung-gedebang, adalah cara apa bunyi macam mana ke, sambil-sambil mereka berqasidah. Puji-puji Rasulullah ke, puji apa ke. Maka, kan, selawat ke apa ke. Dan budaya masyarakat di situ, bila dengar budak-budak kecil-kecil ni pakai-pakai duk pukul gendang menyanyi, orang tahu kata ada berlaku satu majlis perkahwinan, berarti sekian-sekian orang ada berkahwin dengan sekian-sekian orang. Iklankan. Masalah, Nabi mengadap pengantin baru dan memuliakannya. Wahai saudaraku, apabila seorang yang baru lepas kahwin itu sayugialah kita permuliakan dia dan menambah-nambah suka hatinya, maka tiada lain daripada pergikan dan duduk di tempatnya atas kadar masa yang patut. Maka demikian itulah diperbuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang perempuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anhuma. Katanya, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahku, dan aku pada hari itu lepas kahwin dan bersatu dengan suamiku pada malam itu. Maksudnya mereka mengadakan hubungan malam tu, tapi masa kahwin tu Rasulullah main. Bila sampai ia ke rumahku, lalu masuk ia atasku pada pagi bagi malam bersatuku dengan suamiku. Duk esok tu baru Rasulullah main. Oh, kahwin ni kena suami isteri mengadakan hubungan dulu, baru buat kenduri, wajib hadir. Zaman ni orang tak buat begitu. Orang sepatutnya bagi kahwin, akad nikah seminggu bagi mereka pergi honeymoon, bagi mereka mengadakan hubungan dulu. Mereka kena pandai-pandai, sekali pergi cuti pula leceh, pergi balik saja. Faham tak? Antara sunnah Nabi, mak bapak tu kena cerdik. Bila kahwin, mak bapak tu, kalau kata perempuan, mak tu bersembang dengan anak dia, hang bila uzak sekian-sekian hari bulan, sebab apa? Hampa kena merancang habis-habis angkat nikah seminggu, hampa pergi honeymoon. Jadi kita ambil tarikh yang hang biasanya duk mai habis dah. Katakanlah dia kata okey, biasanya dia mai bulan darah haid dia biasanya mai pada awal bulan. Okey, kita buat majlis akad nikah tu pada pertengahan bulan. Agak-agak dia punya darah haid tu dah habis dah seminggu contohnya. Agak-agak lah. Sebab benda-benda tu kadang-kadang dia boleh lari waktu keluar haid tu. Maka katakanlah pertengahan bulan habis. Biasanya selalu habis lah. Okey, ambil tarikh-tarikh, kena merancang. Habis angkat nikah, jangan terus buat kenduri lagi. Bagi mereka pergi
honeymoon, mengadakan hubungan dulu. Memang kahwin adalah akad yang mengharuskan seorang lelaki untuk mengadakan hubungan dengan perempuan. Itulah nama kahwin. Orang kadang-kadang dia tak berani cakap benda-benda lagu tu. Dia anggap macam apa? Macam pelik lah kan. Macam sana je. Orang tahu? Mana boleh cakap benda-benda lagu ni mau geli lah. Apa macam mana kata? Macam lok-lak lah. Lok-lak tau. Tak boleh cakap benda-benda macam ni. Apa pula lok-lak? Bukan pergi cerita kat orang apa benda. Memang kahwin tu adalah kita kena faham. Orang dah dewasa, dia kena faham. Itulah nama perkahwinan. Tidak kahwin buat apa? Kahwin hang sengih tengok muka aku sengih muka hang. Oh, kahwin apa gitu? Tu kau orang panggil kahwin tu. Pekat demi renyih gitu. Tu kan kahwin gitu. Kahwin ni dulu aku nak sentuh hang tak boleh, aku sentuh hang, sentuh aku tak boleh, aku nak tengok hang tak boleh, hang tengok aku tak boleh. Bila dah ada akad tu maka jadi harus. Keharusan. Fahamlah kata itulah nama dia kahwin. Kalau takat renyih daripada jauh kahwin buat apa? Berlambak ada perempuan tepi jalan, berlambak ada jantan tepi jalan. Duduk tepi jalan lepas habis mayang maghrib insya duduk renyih tengok orang. Oh tak payah kahwin ke tu. Dia orang pelik. Ni kita duduk mengaji ni. Jadi mak bapak kena faham. Buat majlis akad nikah awal seminggu sekurang-kurangnya. Bagilah masa mereka mengadakan hubungan. Lepas tu baru buat kenduri. Jadi seorang perempuan nama dia Rubaiyah binti Muawidh ni, dia pun kahwin. Kemarin lah kot dia kahwin. Kahwin malam tu dia dengan suami dia dah mengadakan hubungan dah. Duk esok tu Rasulullah mai ke rumah dia. Bila sampai ia ke rumahku, lalu masuk ia atasku pada pagi bagi malam bersatuku dengan suamiku. Maka duduk ia sallallahu alaihi wasallam di atas hamparanku. Kira-kira jauhnya bersenggang dengan aku dengan dia seperti jauh duduk engkau hai Khalid bin Zakwan daripada aku. Ni kira ni zaman Rasulullah dah tak ada dah, dia duduk cerita lah. Makcik ni duduk cerita masa zaman dia muda dulu Rasulullah mai hari dia berkahwin. Duk riwayatkan hadis ni kepada Khalid bin Zakwan periwayat hadis ni. Maka katalah tu hang duk tu macam itulah aku duk tani dengan suami aku, Rasulullah duduk dekat situ. Dia nak abang satu jarak lah. Maka jadilah aku duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklumlah sahaja di rumah orang yang kahwin takkan diam daripada tanda kesukaan, dan budak-budak perempuan ada banyak berhimpun menzahirkan kesukaan dengan gendang rebana dan nyanyi puji-puji ini. Demikianlah di rumah Ar-Rubaiyah. Itu pun jangan dikirakan lagi sebagaimana kata Rubaiyah, dan budak-budak perempuan bagi kami memukul gendang rebana mereka itu. Pukul rebana budak-budak perempuan sekali dengan menyanyi memuji-muji itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendengarkan apa-apa puji di dalam suara nyanyi mereka itu. Hadis ni tuan-tuan, status dia adalah hadis hasan lagi gharib. Hadis ni kuat. Nak abang kata dalam tempoh berlakunya perkahwinan tu, lepas berangkat nikah Rasulullah mai duduk rumah depa Ustaz, duduk, lepas tu ada budak-budak duk lari pi lari mai, dan lepas tu pukul gendang, lepas tu duk menyanyi-menyanyi. Rasulullah redha je tak kata apa. Itu nak abang kata harus menzahirkan kesukaan dan mengiklankan dengan perkahwinan. Jadi bolehlah nak pukul gendang. Masalah bergendang bagi orang yang kahwin beserta dengan nyanyi. Wahai saudaraku, nyanyilah, menyanyi patut-patut, yang menyanyi budak-budak. Ni mereka buat kenduri kahwin, mereka yang menyanyi ni pakcik-pakcik, makcik-makcik yang dah balik, yang dah besar, duk karaoke. Dah lah suara pula macam kata puru semua. Kan? Lepas tu duk menyanyi. Allah. Ni jadi merepek. Pergi panggil pula DJ mana ke, Pak Haji mana, Pak Haji jenis. Rumah duk perambat pi kubur duk panggil, tak sedang-sedang diri, nak mati dah pun duk menyanyi juga. Tak kena. Dia suruh budak-budak kecil-kecil menyanyi. Tak ada lah menimbulkan fitnah. Bila seorang orang dewasa yang menyanyi, di situ boleh menimbulkan fitnah. Apatah lagi dengan pakaian-pakaian yang menjolok mata. Bila nak pergi kenduri je pakai semua pakaian yang tak sesuai lah. Maka di situ mendatangkan fitnah.
Masalah bergendang bagi orang yang kahwin berserta dengan nyanyi. Wahai saudaraku, menurut sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, bahawasanya bergendang rebana serta nyanyi budak-budak perempuan itu tiada salah pada masa orang kahwin. Lihatlah sepotong hadis dalam masalah yang lepas itu. Dan kata Abu Isa pada sepotong hadis lagi begini, dan menyebut oleh budak-budak perempuan yang memukul gendang rebananya di dalam nyanyian, akan dalam dia punya syair tu, dia punya kata-kata lirik dia nyanyi tu, dia ada juga sebut akan orang-orang yang mati perang daripada bapa-bapakku pada hari perang Badar Al-Kubra. Maksudnya siapa sahabat-sahabat yang mati, depa macam dalam nyasyid tu depa sebut-sebutlah, dia ni mati syahid, dia ni mati syahid, dia ni mati syahid dan sebagainya. Yakni dipuji mereka itu di dalam nyanyian akan keberanian membunuh pahlawan Quraisy dan kepala degilnya. Sebut dan puji mereka itu sampai berkata seorang daripadanya begini, dan di dalam kita satu Nabi yang tahukan apa-apa jadi besok hari, yakni tahukan yang gaib-gaib. Tentu Rasulullah tak setuju. Macam dalam dia punya lirik tu, budak tu ada kata, dan bersama-sama kita seorang Nabi, apakah dia buat lagu tu, yang mengetahui perkara yang akan berlaku esok hari. Tentu Rasulullah tegur balik, jangan cakap lagu tu, cakap tadi tak apa, cakap ni tak boleh, tegur. Nabi tak setuju. Hang pergi cakap dengan cakapan tu tak betul. Apa dia? Hang kata Nabi tahu benda gaib, apa akan berlaku esok, tak boleh cakap lagu tu. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu bagi tahu pada seseorang kalau esok aku nak buat satu benda melainkan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Maknanya Nabi Ibn Abbas, aku tak tahu apa benda yang akan berlaku esok. Jadi bila dia punya lirik dia kena jaga, jangan sampai salah lah. Nak puji-puji itu kena jaga. Itu saja. Tang ambil budak-budak lepas tu nyanyi-nyanyi, pukul-pukul gendang, tak apa. Harus menzahirkan kesukaan dengan berkahwin. Iklan. Kita ada juga buat macam tu setengah-setengah, tapi taklah sampai macam tu. Kan? Yang menyanyi itu siapa? Yang menyanyi itu bila? Kadang-kadang bukan buat menyanyi, perhabis duitnya. Kadang-kadang yang main menyanyi itu siapa? Pondan-pondan. Pun ada juga majlis-majlis yang dihadiri oleh pondan-pondan. Dia pandai pula dia cari ngeng-ngeng pondan dia tu. Main pula 10-15 orang pondan semua. Duduklah, duduk menyanyi-menyanyi, menari-menari. Pondan dah tentulah dia nak menggambarkan dia macam mana perempuan. Maka benda tu mendatangkan fitnah juga. Pasal apa? Allah Ta'ala laknat lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Maka majlis yang dihadiri oleh perempuan-perempuan macam ni pun dilaknat oleh Allah. Sebab majlis yang dihadiri oleh golongan yang dilaknat oleh Allah. Tak betul ya? Tak betul, cara tu tak betul. Masalah sahabat Nabi yang dipuji kerana mati perang yang tersebut di dalam hadis itu siapa-siapa ia? Wahai saudaraku, tersebut di dalam hadis Sahih Al-Bukhari pada bab perang Badar adalah bapa Ar-Rubai' yang di dalam hadis pada masalah yang lalu ini nama dia Muawidh bin Arfa. Dan ada pula bapa saudara bagi Rubai' itu nama dia Muawidh bin Arfa. Mu'adh satu pak menakan dia, satu lagi Muawidh. Perempuan tu nama dia Rubai'. Hadirlah bapanya dan bapa saudaranya itu pada perang Badar. Tiba-tiba orang berdua beradik itu pun bertanya kepada seorang sahabat Nabi, namanya Abdul Rahman bin Auf. Pada masa di dalam perang itu, iaitu dibisikkan oleh keduanya dengan katanya, ya Abdul Rahman, cuba tunjukkan kepada kedua kami akan Abu Jahal laknatullah itu. Maka jawab Abdul Rahman, hendak kamu kedua buat apa Abu Jahal tu? Kata keduanya, telah mengaku kami pada Tuhan, jika kami lihat akan Abu Jahal tu, kami akan membunuhnya jikalau sampai hilang roh kami sekalipun. Oh, ni masa zaman dia nak pergi perang Badar ni. Bila didengar oleh Abdul Rahman
bin Auf akan pertanyaan keduanya yang demikian, ia pun lalu menunjukkan kepada keduanya, bapak pada tunjuk kat bapak pada Umar ni dengan pak menekan dia. Kan? Ia pun menunjukkan keduanya akan Abu Jahal tadi. Apakala dilihat sahaja oleh keduanya itu akan Abu Jahal, apatah lagi langsung keduanya pergi menerkamnya. Kata Abdurrahman, aku lihat keduanya sebagai helang menerkam, menyambar mangsanya, seorang dari kanan dan seorang kiri, menetak dan memancung dengan pedang, lalu kena Abu Jahal rebah jatuh ke bumi. Oh, berani adik-beradik dua-dua ni, abang adik ni. Ya, orang puji lah, orang buat syair puji balik depan ni. Rupanya di dalam kedua sahabat Nabi itu memancung Abu Jahal dan rebah jatuh ke bumi, sudahlah ditampak oleh anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Wah, ni dalam kitab ni pun wah ni. Dia kata wah, bila dilihat oleh anaknya akan bapaknya sudah jatuh ke bumi, jangan kira lagi, ia pun jadi semacam singa pula mengamuk, menghadap sahabat Nabi yang membunuh bapaknya, lalu dibunuhnya Muawiz dan Muaz sampai mati keduanya. Depa ni pula kena pula dua-dua. Inilah yang dipuji dan didoakan oleh budak-budak perempuan dalam nyanyinya sambil memalu gendang rebananya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga memuji mereka itu akan Nabi kita pula sebagai di dalam hadis tu. Tapi Ikrimah akhirnya ujung-ujung umur dia sebelum Nabi wafat, dia masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi cerita-cerita yang macam ni, orang hidup susah zaman tu, mereka buat balik dalam cerita. Buat balik dia punya lagu-lagu dia. Orang Melayu pun ada. Faham tak? Orang Melayu pun ada. Ada gurindam dia, ada syair dia. Orang dulu-dulu dia menyanyi, tersebutlah kisah. Dia keluar. Ni mau lama-lama kan? Dia boleh main lah lagu-lagu dia. Dia orang pun dengar syair dia, duk dengar dia punya gurindam dia, lagu-lagu dia. Oh, dalam tu ada cerita, ada penceritaan. Dia orang duk dengar. Zaman dulu pun macam tu juga. Ada dia punya syair-syair dia, kata-kata dia yang mengimbau balik kenangan silam. Oleh kerana yang kahwin ni nama dia Rubai', bapa dia mati syahid dalam perang Badar, pak menekan dia mati syahid dalam perang Badar. Hari ni anak dia kahwin, maka budak-budak ni dia buat syair, dia puji-pujilah. Nah, Rubai' ni bapa dia mati syahid, pak menekan dia mati syahid. Pada hari dia punya kenduri kahwin. Masalah bergendang di dalam kenduri kahwin. Kata Imam Al-Qastalani dalam kitab dia Irsyadus Sari, satu kitab syarah pada Sahih Al-Bukhari. Dia kata apa? Pada hadis dalam masalah yang ke-56 itu menunjukkan memalu rebana, pukul gendang di dalam kenduri kahwin. Dan sesungguhnya telah berkata ulama Syafi'i, harus serunai Iraqi dan gendang rebana. Boleh? Serunai pun boleh. Wallahu a'lam macam mana serunai Iraqi, tapi serunai ya. Maknanya alat-alat muzik boleh digunakan. Di sinilah ulama duk bincang benda-benda yang nama kata alat-alat permainan muzik. Harus serunai Iraqi dan gendang rebana. Jika ada padanya genta, maksudnya loceng sekalipun, bunyi tong-tang tak apa. Pada panggil kerinci ke apa. Ya, bunyi-bunyi apa macam-macam lah. Bunyi-bunyi lu itu salah tak? Tak salah. Macam tuan-tuan saya tengok gambar Doremi. Dia ada gitar, dia ada gendang, lepas tu dia ada yang dia hentak tau. Dia ambil apa nama? Tudung-tudung apa-apa, besi-besi kan. Cung dia bunyi gitu. Boleh lah, tak apa. Benda-benda tu menambahkan lagi bunyi-bunyi. Hukum dia adalah harus. Walaupun setengah ulama kata tak boleh. Dan kata qil diharamkan serunai Iraqi, juga diharamkan bernyanyi serta sekalian alat permainan yang jadi tanda bagi orang-orang peminum arak seperti biola dan gambus dan lainnya daripada alat permainan yang digesek, dan serunai langsi. Haram semuanya memakainya dan mendengarnya dengan disengajai. Maka jikalau tidak disengajai, mendengarnya tidaklah haram. Ini kata qil. Maksudnya kata khilaf sebahagian ulama.
Tapi pendapat pertama tadi dia dah habaq dah, hukum dia harus. Kebanyakan ulama menyokong hukum dia selagi benda tu tak melalaikan. Walaupun pada biasanya orang-orang yang minum arak, dia suka sambil dia minum arak sambil dengar bunyi. Dia nak layan dia punya perasaan dia. Itu dia punya. Tetapi adakah salah bermain alat-alat muzik? Apatah lagi kalau bermain tu merasakan kegembiraan, keseronokan, menzahirkan satu mengiklankan kenduri kahwin dan menzahirkan kesukaan, keseronokan, dan tidak melalaikan daripada buat benda-benda haram. Tak ada pula buat benda haram. Maka ulama telah mengatakan, jumhur ulama, kalau zaman sekarang, jumhur ulama, majoriti di kalangan ulama mengharuskan bunyi-bunyian. Bahkan ulama-ulama banyak menggunakan alat-alat muzik untuk berzikir. Pukul gendang sambil selawat. Adanya alat-alat muzik yang boleh membantu lebih feeling terhadap apa yang kita baca, maka hukum dia adalah harus. Adapun bagi orang yang tak suka, bagi dia kata benda tu melalaikan, tak apa, kita hormati. Dia tak mau, dia memang dia tak mau, dia memang Hari saya buat majlis pecah tanah saya punya madrasah, kita panggil Allahyarham Tok Guru Haji Saleh Sik mai. Betul, kita panggil lah orang kumpulan nasyid mai pukul gendang. Pukul dia bangun tu Oh, dia syadid. Saya ingat dia memang nak pergi tandas sungguh. Dia bangun, dia keluar, kita nak pergi tandas. Siapa tiba-tiba nak pergi tandas? Majlis baru bermula. Itu nampak anak dia, Syekh Muslim tu duduk ikut. Saya pun kata, lepas tu barulah ada. Masa tu ada Mufti Kedah, Datuk Syekh Badaruddin. Ni Syekh, entah kena pergi suruh dia tutup, jangan main gendang ni. Lepas tu pergi panggil Tok Guru mai balik. Tok Guru dia istawana, dia tak suka benda-benda gendang-gendang. Masa kami duduk mengaji dulu di pondok, memang zaman tu zaman orang tak pukul gendang. Bila zaman lah ni dah ada nasyid-nasyid qasidah ni dah mula kembang di tempat kita, maka baru perasan Tok Guru tak suka benda tu. Kita hormati je. Kita suruh dia stop, tak apa, sagi malam kita buat majlis untuk qasidah lah ni, tapi panggil Tok Guru mai sambung. Dia pergi masjid entah masjid tu, dia pergi tandas. Lepas tu dia anak dia tak apa bawa balik, dah tutup gendang-gendang. Dia tak suka. Dia jenis setengah-setengah Tok Guru ni, dia syadid dalam satu-satu pandangan, dia tetap berpegang. Tak kisah hang siapa pun buat majlis, aku kata, aku mengaji kat Tok Guru, aku kata tak boleh, dia aku tak mau. Dia ada ketegasan dia dalam hal tu. Kita panggil dia sebagai tetamu, kita hormati je, habis lah. Faham tak? Malam tu Tok Guru pun dah balik, dah habis semua. Yang tu majlis pecah tanah siang-siang. Malam tu kita panggil lah puak-puak pukul gendang ni mai. Malam tu pukul gendang gila-gila. Tok Guru dah tak ada. Pasal benda tu benda khilaf. Tok Guru dia pegang, kita hormati dia, kita tak payah buat. Esok lagi malam kita buat dah pula. Benda tu bukan, mungkin pada pandangan beliau tak boleh, tetapi hukum kata hukum dia harus. Benda tu masih lagi boleh diperbahaskan. Tapi majlis tu kita tak boleh lah pergi rosak, pergi duduk bahas dengan Tok Guru pula. Dan dia memang dia faham dulu tu. Kita akui lah, ada pandangan yang kata haram, ada pandangan yang kata harus. Kalau tuan-tuan tanya saya, dulu-dulu masa saya mengaji, mungkin mengaji tak habis lagi, memang saya pun pegang macam tu. Tak boleh, gendang apa pun tak boleh. Maka memang kami dulu tak pakai gendang-gendang. Lepas tu tengok masa baru ni kita pergi Pondok Lanai kan, kita buat sentuhan kalbu. Saya dah kata dah, nak buat ke tak mau. Sebab dulu aku duduk mengaji, duduk di pondok ni, baru ni dia panggil saya ceramah di Pondok Lanai. Saya buat Maulidur Rasul, saya buat yang sentuhan kalbu dengan bunyi, dengan skrin apa semua, dengan gila-gila punya kedebung-kedebang. Saya duduk susah hati macam mana ya, sagi tanya mereka dulu lah. Tanya mereka tak apa ke? Rupanya dah berlalu masa, mereka pun dah melalui satu perkembangan yang mana mereka rasa macam tak apa. Bila kata tak apa yang okey ke? Saya saja nak buat percuma, tak payah bayar apa pun untuk program ni. Mereka kata okey ya, okey ya, kedebung-kedebang keluarlah semua kan. Dia pun bukanlah pelik-pelik, cuma tinggal lagi adalah yang nasyid-nasyid lah apa semua yang ada gendang-gendang ni. Takut bukan apa, takut mereka masih lagi berpegang dengan pandangan tu. Kita main bawa benda mereka tak suka, mula mereka kata kita nak buat benda haram pula kan. Jadi bergaduh, tak mau. Mereka kata okey jalan. Biasanya kalau tempat-tempat pengajian saya tak suka buat macam tu, sebab ada orang dia punya
kefahaman dia macam lain. Dan tiada haram gendang melainkan gendang yang bernama kubah, maka ialah gendang panjang serta luas mulutnya sebelah menyebelah dan genting di tengah-tengahnya. Adatnya memalu akan dia oleh orang-orang yang menjadi alku, orang yang tidak bermoral. Gendang macam orang India main tu dua belah. Gendang tu dia punya tu dua belah. Tempat pukul dia dua belah. Yang tu dia tak mau. Kalau bergendang sebelah tak apa. Benda tu pun masih lagi khilaf. Pasal bunyi sama dua belah ke sebelah ke bunyi sama kan? Ni khilaf di kalangan ulama. Dan tiada haram bertepuk tangan sebagaimana diterangkan di dalam Irsyadus Sari. Sebelum ni disebut nama kitab tu, Syarah Sahih Bukhari dan lainnya. Begitu juga tiada haram bersilat melainkan menari, kerana ada padanya lentok liuk yang diharamkan. Menyanyi tak apa, nari tak mau. Bila menari, kalau budak-budak pun tak boleh menari, apatah lagi orang tua-tua. Macam budaya orang-orang Melayu zaman dulu-dulu, bila ada majlis, adalah anak-anak dara keluar menari-menari. Oh, lagu tu tak mahu. Itu tuan-tuan tengok filem-filem Melayu, Mak Piramli ada keluar ramai-ramai menari apa kan. Yang tu tak mahu. Tapi kalau menyanyi, kalau pukul gendang, yang buat tu budak-budak main silat-silat, tak apa. Lah ni daripada main pula silat-silat, ada majlis apa-apa, ada silat-silat pula. Kan, tak apalah, okey tu. Masalah Nabi kita adalah ia mengetahui yang gaib-gaib. Wahai saudaraku, dengan sebetulnya tiada mengetahui yang gaib itu melainkan Allah. Tiada nabi-nabi dan tiada malaikat-malaikat yang muqarrabin. Pada hadis di dalam masalah yang ke-56 itu menyebutkan ada budak perempuan daripada sahabat-sahabat Nabi itu, ada yang nyanyikan di hadapan Nabi sendiri, yang Nabi itu tahukan yang gaib-gaib. Bila didengar oleh Nabi SAW akan nyanyi budak perempuan itu yang demikian, maka ia pun melarangnya dengan sabdanya. Maka bersabda baginya Rasulullah SAW, uskuti, diam olehmu, hai budak perempuan, hai diam, yang tu tak boleh cakap macam tu, daripada menyanyikan ini kalimah yang kamu sebutkan. Aku tahu akan yang gaib-gaib itu, kerana tiada daripada yang kamu sebutkan, kata aku tahu yang gaib-gaib itu, kerana tiada yang mengetahui akan yang gaib-gaib itu melainkan Allah. Dan kata olehmu di dalam nyanyi kamu akan perkataan puji dan doa ke atas orang-orang mati syahid perang Badar, iaitu sebagaimana perkataan yang kamu sekalian nyanyikan dahulu tadi. Tadi yang pada menyanyi itu, hampa dah sebut nama-nama orang mati syahid perang Badar, tak apa, yang tu teruskan. Tapi bila dia sebut Nabi tahu benda yang gaib, yang tu Nabi tak setuju. Itu dia duk syarah satu-satu kepada hadis yang tadi kita bacakan. Kesimpulan daripada ada 3 hadis yang kita bacakan tadi, paling penting sekali kesimpulan dia adalah mengiklankan kepada orang ramai tentang perkahwinan. Itu adalah sesuatu yang digalakkan dan disuruhkan dalam Islam. Bagi tahu tentang perkahwinan. Sikit-sikit orang dah berkahwin, agar tidak timbulnya fitnah. Yang kedua, dalam majlis, dalam rangka untuk mengiklankan perkahwinan tu, boleh buat macam-macam. Antaranya boleh buat akad nikah dalam masjid, boleh pukul gendang, boleh panggil budak-budak main duk menyanyi-menyanyi apa kasidah-kasidah, yang benda tak larang lah. Boleh buat, tak salah. Kan? Tak salah. Dalam rangka mengiklankan dia punya perkahwinan tersebut. Ini hukum dia adalah harus. Kalau zaman kita sekarang buat live. Buat live. Okey, majlis akad nikah sekian-sekian. Kawan-kawan yang semua yang tak dapat hadir majlis pernikahan kawan tu semua boleh tengok. Okey, sah dah. Dia ni menjadi suami, dia ni menjadi isteri. Keluarga mereka yang duduk jauh tak boleh main majlis akad nikah. Dah main. Dah tahu tadi pada kahwin dah. Ataupun buat video, lepas tu hantar dalam grup adik-adik beradik. Okey, selesai dah majlis akad nikah. Tak apa. Sekadar untuk adik beradik, untuk kawan-kawan, untuk
iklankan supaya, bahasa mudahnya sekarang, viralkan perkahwinan, maka hukum dia adalah harus viral tu supaya orang semua tahu bahawa benda tu telah berlaku, maka elakkan daripada fitnah. Itu yang paling penting sekali. Itu kesimpulan dia pada hari ini kita belajar. Okey. Dan tadi saya ada sentuh juga dalam masalah kenduri kahwin ni adalah lebih baik bagi mereka pergi honeymoon dulu, mengadakan hubungan dulu, baru kita hadir. Sekiranya kita tahu, ni ada setengah ulama sebut dalam kitab, sekiranya kita tahu bahawa pengantin tu belum lagi mengadakan hubungan, macam setengah-setengah orang hari tu lah buat tunang, hari tu lah buat akad nikah, hari tu lah buat kenduri, sip dia kata, maka tak wajib hadir ke majlis kenduri tersebut. Sedangkan orang panggil makan kenduri wajib pergi. Tapi tahu kata mereka belum lagi mengadakan hubungan, pada adatnya lah, yalah masa bila nak mengadakan hubungan? Tadi pukul 10 baru bertunang, pukul 12 akad nikah. Lepas akad nikah tu 12.30 tu terus berlangsungnya kenduri kahwin. Masa bila yang mereka celah-celah tu mereka nak pergi mengadakan hubungan? Maka kita boleh tahu kata majlis tu tidak ada, tak berlakunya perkara tersebut, tak wajib hadir, nak pipi je lah. Maka terbaiknya adalah kita, yalah pada adatnya kalau kita tahu, tapi dah orang panggil tu, kalau kita boleh hadir tu hadirlah. InsyaAllah siri akan datang kita akan sambung dengan bab yang ke-19, dia panggil babu ma jaa fima yuqalu lil mutazawwij. Bab yang telah datang ia pada menyatakan barang yang didoakan bagi orang yang berkahwin. Dia suruh kita doa. Dia suruh kita doa bila pergi ke majlis perkahwinan. Pergi ke majlis perkahwinan doa, sekurang-kurangnya doa supaya mereka berkat. Siri akan datang juga kita akan sambung dengan doa bab barang yang dikata oleh seseorang apabila bersetubuh ia dengan ahlinya. Apa nak kena baca ketika mengadakan hubungan? Jangan sampai tak tahu. Nabi larang kita nak menerkam seperti menerkam harimau ataupun singa kepada mangsanya tanpa baca doa dulu dan sebagainya. Maka Islam ada dia punya adab-adabnya dalam mengadakan hubungan. Sekurang-kurangnya kena ada doa. Walaupun ada lagi dia punya adab-adab dia yang lain. InsyaAllah kita bincang pada siri akan datang. Mudah-mudahan Allah didik kita dengan didikan nabawi daripada hadis-hadis nabawi dan hukum hakam insyaAllah. Nikah gantung. Okey. Kahwin dulu. Lepas itu angkat nikah dulu. Lepas itu kenduri kahwin lambat. Macam tu nama nikah gantung tu. Oh. Maksudnya akad nikah dah. Lepas pada tu katakanlah lepas 3 bulan baru buat kenduri kahwin. Dalam tempoh tu orang panggil nikah gantung. Tapi nikah gantung ni depa mengadakan hubungan ke tak? Hidup sebagai suami isteri. Kak akad nikah je lepas tu buat tak tahu. Duduk rumah hang, aku duduk rumah aku, tunggu lepas kenduri baru bersatu. Kata silap macam tu. Tak mau ada bunting pelamin. Bagus ya bunting pelamin. Cuma pelamin tu tak betul lah. Bunting pelamin tu dia tak mau macam ni. Tak mau masa kenduri kahwin tu duk kawan tu duk wek-wek tu. Jadi macam tak kena lah kan. Kenduri orang nak syok-syok, tiba-tiba si pengantin perempuan ni duk muntah. Macam tu lah. Tapi bagi saya okey ya. Adat orang Melayu ya. Pasal bagi mereka rasa macam aib, macam pelik, faham tak? Okey lah, Islam kata boleh ya. Mak pak lah kena sporting dalam hal ni. Yang dia duk jadi leceh, mak pak ni. Hak jenis tak mengaji. Dia kata tak boleh. Nak main tengok pun tak boleh lah. Tunggu lepas kenduri esok baru boleh duduk sekali. Oi. Dia ni kata aku dah akad-akad dah, duit pun dah hari dah. Kan? Lah mau tak mau kena buat pelari lah. Kata ni nak pergi ada kursus apa tu macam ni dia dah kahwin, dia kata harus benda tu. Dia kahwin kerana nak mengadakan hubungan, mak pak pula duk buat macam betul pula.
Tak boleh nak, kena tunggu, kena kahwin, kenori dulu baru boleh duduk sekali. Oh, salah tu kita buat gitu. Ada satu hamba Allah ni, kes kahwin dulu ni kat lah. Kahwin. Lepas tu, seminggu tak boleh mengadakan hubungan dalam rumah tu lah. Rumah pengantin tu, tak boleh. Kata dengan budak lelaki tu, kami punya keturunan, kalau kahwin, bilik pengantin seminggu kena bagi mak dengan bapak lelaki tu rasmi bilik tu, bagi mereka duduk. Itulah tak tanya kat saya. Kalau tanya saya, dia kata keturunan apa? Zimbabwe. Dah lah, kalau ada mak bapak hang pun teringin nak duduk bilik je pengantin, bilik mak bapak hang tu pilah hias bagi jadi je pengantin. Duduklah kalau teringin nak jadi pengantin pun. Oh tak, bilik pengantin tu, pengantin kena tidur asing-asing. Laki tidur bilik asing, perempuan tidur bilik asing. Lepas tu bilik pengantin tu mak pak dia kena tidur dulu seminggu. Buat lagu tu, pengantin perempuan lah kali angkat kain baju belah balik. Dah adat yang pelik-pelik kan. Dulu-dulu orang nikah gantung tu sebab suami nak pergi bertugas jauh-jauh macam tentera, sebab takut dia kahwin dengan orang lain di tempat dia bertugas. Macam itulah maksudnya, takut laki tu kahwin lain, takut perempuan ni kahwin lain, nikah tapi tak mengadakan hubungan. Itu dalam tempoh tu orang panggil nikah gantung. Tak hiduplah sebagai suami isteri, tapi dah ada satu ikatan perkahwinan. Hang dengan aku dah suami isteri, macam tu. Tapi tak hidup sekali lah, maka orang panggil nikah gantung. Nafkah wajib bagi. Kenapa bagi ya? Sebab dia bini. Nikah lah, nafkah tu wajib bagi. Tapi biasanya dia pun tak bagilah. Pasal hang dah duduk rumah mak hang, mak pak hang belah dulu lah. Biasanya lah. Tapi kalau dia nak tinggal juga dengan suami tu lah yang sepatutnya bagi nafkah, makan, minum, pakai, rumah apa semua. Sebab dia dah nikah. Dan berapa ramai juga dalam dunia ni orang kahwin, dah hidup, dah ada beranak pinak, dah apa semua, dan lepas pada tu gantung bini dia, gantung tak bertali. Maksudnya tu pun satu istilah agak, gantung tak bertali. Maksudnya macam ni, cerai dah tapi tak pernah balik dan tak pernah ambil tahu. Tak cerai tapi tak pernah balik, kahwin lain ke, si suami tu dah kahwin lain, pergi duduk mana-mana negeri dah, dan tak pernah balik jumpa bini yang mungkin bini tu dah tua dah apa, tak pernah balik, tak pernah ambil tahu, tak pernah apa, duduklah puluh-puluh tahun dengan tidak ada sebarang maklumat kata laki tu hidup ke, mati ke, ambil tahu ke, nafkah confirm tak bagi dah. Yang tu pun satu benda yang tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Dosa tu. Duk biar tergantung lagu tu kat orang kawan tu pun. Tapi dalam Islam cuma bagusnya dibenarkan bagi orang perempuan tu bila suami dia tak balik dalam tempoh 4 bulan hijrah, maka dia boleh mengadu kepada hakim, suami aku tak balik. Maka setelah dibuktikan suami dia tak bagi nafkah dan tak balik, maka qadi ataupun hakim boleh fasahkan, ceraikan mereka dua. Maka yang tu kalau isteri tu pergi buat tuntutan. Cuma yang duk jadinya zaman kita setengah-setengah tempat, isteri tu tak buat tuntutan. Dia pun macam tak teringin nak nikah lain, dia pun sibuk pergi kerja, cari makan, belah anak-anak dia ada, dan dia pun macam buat tak tahu, jadi macam tu, gantung tak tadi gitu lah. Kalau dia redha terpulang kat dia, tapi sebagai seorang suami hang tak bagi nafkah, tu hang jawab esok di akhirat. Banyak sangat kes-kes macam ni, yang ni kena cari orang-orang mahkamah syariah dia tahu. Depa ni belunguk-belunguk dia punya file-file ni. Qadi-qadi ni depa ada lah dia punya file-file. Tapi tak pelik ke, kita pun tahu pasal banyak orang mengadu permasalahan-permasalahan yang macam ni, dan masalah-masalah rumah tangga. Jadi kita ni apabila berlakunya satu-satu perkahwinan, kita kena bagi tahulah kat adik-beradik kita. Kan, katakanlah kita mengaji, adik-beradik kita tak mengaji. Adik-adik kita tak mengaji, tapi kita tengok, oi depa kahwin dah. Tanya adik, katalah yang tu abang ke adik kita, kakak kita. Ni hang tak bagi depa pergi honeymoon ke apa ke? Bagi. Islam kata kalau kahwin kena pergi honeymoon dulu baru bawa kenuri. Itu lebih baik. Faham tak? Mana tahu tengok-tengok tak ada saluran. Ada pernah berlaku dalam hukum fiqh, dia ada mengadakan hubungan, perempuan tu ada tulang ataupun daging
Dia ada kemaluan tapi sumbat kemaluan dia. Tak boleh mengadakan hubungan. Oi, yang tu boleh dapat balik duit hantaran, duit mak kahwin boleh bagi balik. Dah tak boleh pakai. Sebab tu dia suruh boleh pergi mengadakan hubungan dulu. Walaupun kes-kes lagu tu jarang berlaku, tapi dia boleh berlaku. Islam dia kira dari beberapa sudut. Dilihat dari pelbagai sudut. Hukum dia harus, hukum dia kena buat. Sunnah Nabi yang sunat, mengadakan hubungan dulu, kau wajib. Lepas pada tu baru mengadakan kenduri kahwin. Saya tengok dalam bab-bab kenduri kahwin, dalam bab-bab perkahwinan, budaya masyarakat Melayu ni dia ada macam budaya-budaya dia. Ada budaya yang boleh terima pakai, ada budaya boleh terima pakai macam okey je, boleh layan lah, tak apa. Ada budaya yang bercanggah dengan ajaran Islam. Maka budaya-budaya apabila kita duk belajar ni, oh ni hukum hakam munakahat, kalau kahwin macam ni, kenduri kahwin macam ni, nafkah macam ni, hukum hakam dia macam ni. Maka kita kena belajarlah untuk menerima hukum dan buang tabiat ataupun budaya kita. Yang kita duk buat selama ni pasal duk ikut kebanyakan orang buat, dan Islam kata tak boleh buat, tak payah buat. Contoh kita belajar sebelum ni, dia bagi tahu kata dalam hukum, jangan iklankan kalau majlis pertunangan. Cukup takat beberapa orang tahu, 4-5 orang tutup, sembunyi dulu. Jangan bagi tahu ke orang. Ni kenduri bertunang saja, buat kenduri panggil orang masjid pi. Pasang kemah-kemah semua depan rumah. Bila tanya kenduri apa? Dah, ini anak bertunang. Apa habis kalau tak jadi lagu mana? Kalau tak jadi kahwin jadi macam mana? Mula nak mandi 5, lepas kata apa? Sial. Lepas kata tak boleh, ni kena mandi 5. Kena mandi bunga. Pasal apa? Sial. Nak kena buang dulu sial dia, lepas tu baru boleh kahwin lain pula. Perempuan lelaki lain pula. Apa pula dia main sial-sial apa pula dah? Mana ada dalam Islam? Islam kata tidak ada sial dan tidak ada amalan untuk membuang sial. Tak ada ah. Nampak tak? Dia bermula daripada hang buat tak betul. Daripada mula apa? Mula dah habaq dah, jangan dah buat kenduri, iklan besar-besar. Iklan besar-besar masa dah kahwin esok ni. Ini antara budaya yang perlu diperbetulkan balik. Ataupun dia panggil kefahaman yang perlu diperbetulkan kembali. InsyaAllah mudah-mudahan Allah didik kita dan Allah bagi kefahaman kita dan kita buat perubahan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.